Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masuk pada al-faqratu al-khamisah dalam fasal yang berkait dengan penyucian jiwa, iaitu menyentuh 11 perkara yang perlu dibersihkan daripada hati ataupun jiwa manusia. Kita telah pun selesai membaca 4 daripadanya. Yang pertama iaitu penyakit kufur, nifak, fasik dan juga bid'ah. Itu yang pertama yang perlu kita bersihkan daripada jiwa kita ataupun hati kita. Yang keduanya syirik dan riak. Itu yang kedua. Yang ketiga hubbul jahi wa ri'asa. Penyakit cintakan kedudukan dan juga suka menjadi pemimpin. Yang keempat penyakit al-hasad. Dan hari ini kita masuk pada yang kelima iaitu al-ujub. Penyakit al-ujub yang boleh kita terjemahkan sebagai kagum, berasa kagum dengan diri sendiri. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawa muttaba'an wa dunya mu'assaratan atau mu'saratan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika nafsaka." Apabila kamu melihat kekikiran, kebakhilan yang diperturutkan, maknanya apabila kamu melihat melata dalam masyarakat sifat bakhil, yang mana semua anggota masyarakat hidup dengan kebakhilan, wa dunya mu'saratan, hawa nafsu yang diumbar, wa huwa muttaba'an. Sebelum tu, apabila kamu melihat yakni dalam masyarakat kebakhilan yang diperturutkan, hawa nafsu yang diumbar. Terjemahan kepada hawa muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti. Wa dunya mu'saratan, dunia yang diutamakan, yang dijadikan sebagai keutamaan ataupun yang dilebihkan. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan ketakjuban setiap orang yang punya pendapat terhadap pendapatnya, maka selamatkanlah diri kamu. Dan ketakjuban setiap orang yang punya pendapat terhadap pendapatnya. Mana setiap orang yang dia hanya takjub dengan diri sendiri, tidak lagi ingin mencari kebenaran. Fa'alaika nafsak, maka jagalah diri kamu. Dalam lafaz At-Tirmizi, kalau tengok pada Jami' At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, lafaz hadisnya, fa'alaika bi khassati nafsik wa da'il awama. Maka hendaklah kamu
menjaga dirimu secara khusus dan tinggallah masyarakat awam. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia menghasankannya. Kata Imam Tirmizi, hadis hasan gharib. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang disebut oleh Nabi SAW ini adalah uzlah. Bila masa kita perlu beruzlah. Bila masa kita perlu beruzlah. Iaitu apabila timbul kefasadan dalam masyarakat ini. Maka hendaklah kamu bikhasati nafsik. Hendaklah kamu menyelamatkan diri kamu. Tidak guna lagi untuk kamu bersibuk dengan masyarakat kerana nanti diri kamu akan terabai. Ini adalah sejumlah penyakit yang apabila muncul, maka tidak akan ada kehidupan berjamaah dan kegiatan bersama. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memfatwakan kepada siapa sahaja yang menemui hal tersebut agar melakukan uzlah. Padahal Nabi SAW sangat dan sering menganjurkan hidup berjamaah, bersatu dan saling bertolong dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi Nabi SAW dalam pada dia sentiasa mendorong kita hidup berjamaah. Tapi bila berlaku perkara-perkara tadi, maka Nabi SAW menyatakan pada ketika itu yang terbaik, langkah yang terbaik bagi kamu adalah kamu beruzlah, mengasingkan diri daripada masyarakat. Dari sini kita mengetahui bahawa ujub, ini perkara yang disebut dalam hadis tadi. Yang salah satunya adalah ujub. Kemudian kikir, cinta dunia dan memperturutkan hawa nafsu bagi kehidupan dunia secara umum dan kehidupan Islami secara khusus. Dari sini kita mengetahui bahayanya ujub. Kikir, bakhil, cinta dunia dan memperturutkan hawa nafsu, bahayanya bagi kehidupan dunia secara umum dan kehidupan Islami, kehidupan masyarakat Islam ataupun komuniti Islam secara khusus. Bersamaan dengan ujub akan muncul redha kepada hawa nafsu. Innahu ma'al ujub yujadu ridha an-nafs. Sebaiknya dia tidak letakkan hawa. An-nafs di sini dengan makna diri. Bersamaan dengan ujub akan muncul redha kepada diri. Patutnya diterjemah begitulah. Dalam bahasa Arabnya disebut innahu ma'al ujubi yujadu ar-ridha 'anil nafs. Jadi bila adanya ujub dalam diri kita, maka kita akan berpuas hati dengan diri sendiri. Dan kita akan redha terhadap diri sendiri. Redha terhadap diri akan mengakibatkan banyak kekurangan dan penyakit. Ridha an-nafs yatafar'u anhu al-katsiru min al-taqsir wal-katsiru min al-amrad. Mana bahasa berpuas hati dengan diri sendiri akan mencabangkan daripadanya ataupun bercabang daripadanya al-katsiru min al-taqsir, banyak daripada at-taqsir. Diterjemah sini kekurangan. At-taqsir ni kelalaian. At-taqsir, pengabaian. At-taqsir akan menyebabkan berlaku banyak pengabaian dalam hidup kita. Sebab kita dah berpuas hati dengan prestasi diri. Kita merasakan tak perlu diperbaiki lagi, tak perlu ditambah lagi. Sebab kita dah berpuas hati dengan diri. Sebab kita merasa kagum dengan diri sendiri.
dan juga menyebabkan wal katsir min amrad, dan juga banyak timbulnya penyakit. Menjadi faktor penyakit hati yang banyak. Kal ghururi wal izdira'il akharin wa da'wal maqamat wa ghairi dhalika hatta inna Ibn Athaillah al-Sukandari ya'tabar ridha an-nafs asla kulli bala'in. Contoh penyakit hati yang timbul dengan sebab kita redha, kita berpuas hati dengan diri sendiri adalah seperti ghurur, terpedaya. Dan Imam Al-Ghazali ada satu tulisannya yang nipis saja, iaitu Al-Maghrurin, golongan yang terpedaya. Meremehkan orang lain, izdira'il akharin, ihtiqar al-akharin, meremehkan orang lain, mengklaim berbagai maqam, yang mana dia mendakwa dia telah mencapai berbagai maqam, maqam itu, maqam ini dan sebagainya, dan lainnya sebagainya, sehingga Ibnu Athaillah Sukandari menganggap redha pada diri sendiri sebagai pangkal segala bencana, asla kulli bala'in. Ini intro daripada pengarang lah, sebelum dia bawa kita melihat apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi intro ini daripada pengarang, iaitu Al-Alamah Al-Syeikh Sa'id Hawa rahimahullah. Karena Al-Imam Ibn Athaillah Al-Sukandari ini, pengarang kitab Hikam, dia hadir kemudian daripada Imam Al-Ghazali. Jadi bila diikutkan ungkapan dia, menunjuk bahawa ini adalah intro daripada Syekh Said Hawa. Jadi menurut Imam Ibn Athaillah, ataupun dia Imam Ibn Athaillah yang tabara, menganggap redha, makna berpuas hati dengan diri sendiri adalah punca bagi segala kerosakan. Di mana dia berkata, Ibnu Athaillah rahimahullah berkata, pangkal setiap kemaksiatan dan kelainan dan syahwat adalah redha kepada diri sendiri. Sedangkan pangkal setiap ketaatan, kesedaran ini terjemahan pada yaqadah. Ketaatan juga mana sedar diri. Dan iffah iaitu kemuliaan diri, adalah tidak redha, tidak berpuas hati kepada diri. Anda bersahabat dengan orang bodoh, orang jahil yang tidak redha, tidak berpuas hati kepada dirinya, adalah lebih baik ketimbang berbanding anda bersahabat dengan orang pandai, orang alim yang redha kepada dirinya. Mana kita berkawan dengan orang jahil yang berasa rendah diri, orang jahil yang sentiasa rasa dia ni serba kurang, dia ni memerlukan bantuan, nasihat, lebih baik daripada kamu bersahabat dengan orang alim yang merasakan dia ni serba pandai, serba tahu, ataupun serba cukup. Dan apa celah dan apa gunanya ilmu bagi orang yang pandai, yang redha, yang berpuas hati dengan diri. Mana orang yang alim dipandang alim, dipandang pandai oleh orang lain, tapi di mana ilmunya tu apabila dia telah merasa dia serba cukup. Kerana orang berilmu, selagi mana dia berilmu, maka dia akan rasa dia
serba kurang. Dan apa celah kebodohan orang bodoh yang tidak redha dengan jiwanya. Mana orang jahil tidak negatif, tidak, kejahilan itu tidak negatif pun, tidak, dipanggil bila dia sentiasa merasakan diri dia kurang, memerlukan pertolongan daripada Allah, memerlukan bantuan daripada orang lain, maka itu bukan kebodohan, cuma dia saja merasai dia jahil. Sebenarnya dia pandai. Jadi kita tengok dalam ungkapan dalam bahasa Arabnya yang disebut oleh Ibnu Athaillah ini, dia kata aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Punca bagi segala maksiat, lalai dan juga syahwah. Mana punca manusia ini melakukan maksiat, manusia lalai dan juga manusia dibelenggu, terpengaruh oleh hawa nafsu adalah ar-ridha 'anil nafs. Dia bahasa dia puas hati dengan diri sendiri. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa 'iffatin adamu ridha minka anha. Punca bagi segala ketaatan, kesedaran, mana sedar, mana tidak alpa. Wa 'iffatin, dan kemuliaan, mana kemuliaan iaitu sentiasa menjaga maruah diri dan juga sentiasa menjaga kemuliaan diri, kesucian diri daripada maksiat. Jadi puncanya apa dia? Adamu ridha. Tidak berpuas hatinya kamu anha, daripada diri kamu. Mana bila kita sentiasa berasa kurang, kita tak pernah puas hati dengan diri kita sendiri, dan kita berasa kita ni tidak cukup baik, maka itu akan mendorong kita untuk melakukan ketaatan dan lebih banyak mengingati Allah dan juga menjaga diri sendiri. Fa ayyu alim ilmin wali an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Bahawa kamu bersahabat dengan seorang jahil yang tidak redha dengan dirinya, tidak berpuas hati dengan dirinya, khairun laka, lebih baik bagi kamu, min an tashaba, daripada kamu bersahabat aliman dengan seorang alim, yarda an nafsih, yang redha dengan dirinya, yang berpuas hati dengan dirinya. Fa ayu ilmin li alimin, ilmu apa yang dimiliki oleh seorang alim, yarda an nafsih, yang berasa puas dengan dirinya. Jadi ilmu apa yang dia ada tu sehingga dia berasa puas dengan dirinya sendiri. Wa ayu jahlin li jahilin, kejahilan apa untuk kita ungkapkan kepada seorang jahil, la yarda an nafsih, apabila dia tidak pernah redha, tidak pernah puas hati dengan dirinya. Jadi sebenarnya dia alim. Sebenarnya dia alim. Tanda alim tu apa dia? Tanda alim iaitu dia tahu dirinya kurang. Tanda jahil tu apa dia? Tanda jahil adalah apabila dia rasa diri dia cukup. Wa min huna na'lam, dari sini kita mengetahui bahaya penyakit-penyakit hawa nafsu. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, penyakit jiwa atas kehidupan umat manusia secara umum dan kehidupan umat Islam secara khusus, juga segala bentuk amal jama'i. Mana segala amal jama'i, amal yang kita lakukan secara berjamaah. Kalau ada penyakit-penyakit hati ni, penyakit-penyakit jiwa ni, memang confirm akan gagal. Memang pasti akan gagal. Apabila manusia ini masing-masing sombong, masing-masing kagum dengan diri sendiri, dah tak nak lagi
mendengar pandangan orang lain, tidak nak lagi bersandar kepada Allah, kerana semua berasa diri hebat, maka buatlah apa saja, buatlah apa saja program, apa saja dipanggil inisiatif, apa sajalah pasti akan gagal. Tidak akan mendapat kerjasama. Orang kata begini, kata begini sebagainya. Dan di antara punca kerosakan dalam masyarakat Melayu pun begitulah. Inilah faktornya. Masing-masing orang, dia berasa dia dah cukup. Dia tak perlu lagi menghormati rakan dia yang lain. Pemikiran dia sudah canggih. Aliran dia, golongan dia lah yang paling betul. Jadi menyebabkan masyarakat kita tidak dapat bersama lagi. Jadi walaupun kita ramai, tapi kita sentiasa tewas. Bila bahaya ujub, kikir, cinta dunia dan memperturutkan hawa nafsu atas kehidupan berjamaah telah ditegaskan oleh nas syarak, maka menjadi kewajipan setiap Muslim untuk membebaskan dirinya dari hal-hal seperti ini. Dan ini sekaligus menegaskan perlunya kajian-kajian seperti ini. Mana pembelajaran sebagaimana yang dipersembahkan dalam kitab ini tentang penyakit hati, tentang perlunya membersihkan hati ataupun jiwa daripada penyakit-penyakit ini, maka menunjukkan bahasanya betapa pentingnya seorang Muslim untuk membersihkan dirinya, membebaskan dirinya daripada penyakit-penyakit tersebut. Mengkagumi pendapat sendiri harus diobati dengan tunduk kepada syura. Jadi bagaimana kita nak mengobati berasa kagum kita dengan pandangan diri kita sendiri, iaitu dengan kita sentiasa bermesyuarat. Dengan kita menanamkan jiwa bahasanya pandangan yang terbaik adalah pandangan syura. Pandangan berdasarkan kepada orang ramai. Kalau tidak ada kesepakatan 1% pun majoriti. Jadi tanamkan dalam jiwa itu. Tanamkan dalam jiwa kita. Bahasanya pendapat peribadi itu bagi maslahah yang baik ke masyarakat, jamaah, komuniti. Pendapat yang terbaik adalah pendapat yang dimesyuaratkan. Tanamkan itu, insya-Allah ujub itu akan keluar daripada kita. Sebab Nabi sebutlah hadis tadi, salah satu daripada perkara yang kalau berlaku dalam masyarakat, maka kamu ambillah pendirian untuk uzlah. Salah satunya adalah ya'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Setiap orang yang berpandangan itu dia berasa kagum dengan pandangan dia sendiri. Dengan pandangan dia. Memperturutkan hawa nafsu harus diobati dengan mengikuti nas-nas syariat. Jadi bagaimana kita nak sucikan diri daripada nafsu, iaitu dengan kita sentiasa follow, sentiasa ikut syariat dalam hidup kita. Bila nak makan, ikut syariat. Nak berpakaian, ikut syariat. Nak bercakap, ikut syariat. Nak belanja, ikut syariat. InsyaAllah kita akan bebas daripada hawa nafsu. Kikir yang diperturutkan, diobati dengan bagaimana nak buang sifat bakhil dalam diri kita, iaitu dengan kita sentiasa bersedekah walaupun sedikit. Lama kelamaan kita ni akan berubah daripada title al-bakhil kepada as-sakhi. Orang yang pemurah. Bukan kita nak ambil title pemurah itu di sisi manusia, tidak. Di sisi Allah Ta'ala. Dan cinta dunia diobati dengan mengingati akhirat dan beramal untuk menghadapi akhirat. Pada lembaran-lembaran mendatang, mana selepas ini, berikutnya, muka surat yang berikutnya akan dikemukakan berbagai rincian tentang ujub, bakhil dan cinta dunia, dan juga menyajikan berbagai ubatnya yang mujarab.
Di samping juga rincian-rincian tentang berbagai penyakit yang muncul dari penyakit tersebut. Penyakit ujub, bakhil, cinta dunia. Dan penyakit yang berdiri sendiri. Tetapi tingkat bahayanya adalah sama. Berikut ini merupakan kajian tentang ujub. Iaitu penyakit yang mengakibatkan pengidapnya tidak dapat berinteraksi dengan orang lain secara normal. Kerana dia tidak bersedia mengikuti orang lain. Kerana dia rasa pendapat dia lah yang paling hebat. Yang paling canggih. Dan orang lain pula tidak dapat mengikuti pengidap penyakit ini. Jadi orang lain pun tak boleh nak ikut dia. Sebab mengikutinya akan bawa kehancuran. Jadi sebab itu selalu kita melihat para alim ulama kita menasihatkan dalam syarat, sebagai contohnya, bila kamu melontarkan idea, dalam syarat kita akan melontarkan idea, jika sekiranya orang menerima idea kamu, pandangan kamu, hendaklah kamu beristighfar kepada Allah. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan jika sekiranya pandangan kamu ditolak, maka hendaklah kamu bertahmid muji Allah. Jadi agak pelik lah pandangan ni kita parti kalau kita parti tidak merenung lebih mendalam. Kenapa perlu istighfar bila orang terima pandangan kita? Sepatutnya kita tahmid lah orang terima pandangan kita. Tapi tidak dinasihatkan kita beristighfar. Dan kenapa pula bila pandangan kita ditolak, kita perlu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena kata ulama, jika pandangan kita diterima oleh orang ramai, kita tak tahu, entah-entah pandangan kita itulah yang akan merosakkan orang, akan melingkupkan. Jadi sebab itu kita minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah aku, Ya Allah. Aku mencadang kerana mereka menerima. Aku tidak tahu dalam ilmuku, aku tidak tahu, Ya Allah. Tapi pastilah ilmu engkau mengetahui. Dan mungkin pendapat aku ini entah akan membinasakan mereka. Maka ampunkanlah aku, Ya Allah. Ampunkanlah aku, Ya Allah. Dan bila pendapat kita ditolak, kita ucapkan syukur, Ya Allah, kerana mungkin engkau yang memberi ilham kepada manusia untuk menolak pandanganku, Ya Allah. Kerana engkau mengetahui pandanganku ini jika diterima, mungkin akan merosakkan mereka. Itu begitulah tuan-tuan sekalian. Jangan kita terlalu yakin dengan pandangan kita. Sebab kita tidak tahu. Banyak berkah yang kita tidak tahu. Kita hanya mengetahui sedikit saja. Jadi sebab itu kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Kita akan teruskan lagi bacaan kita dalam sesi yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, insyaAllah. Jumpa lagi.